Assalamualaikum, selamat petang semua tuan-tuan dan puan-puan, para penonton pada hari ini. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kita pada sesi Facebook Live sekali lagi pada malam ini. Saya perkenalkan, nama saya Fuad Roslizan, yang pada malam ini saya akan bersama-sama dengan anda untuk berkongsi tentang topik yang menarik pada malam ini, iaitu tentang Facebook. Okay, jadi sebelum kita mulakan, terima kasih, setakat ini dah ada 52 orang yang menyertai kita pada malam ini. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum, selamat petang. Mungkin boleh komenkan di ruangan komen daripada mana, insyaAllah. Terima kasih. 54 orang dah makin naik. Dan dalam masa yang sama, mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk kongsikan live pada malam ini. Mohon untuk kongsikan di ruangan Facebook anda, Facebook personal anda, di dalam grup-grup Facebook yang anda sertai, dan juga boleh kongsikan di dalam WhatsApp anda, WhatsApp group yang anda ada. Okey, jadi kita nak mohon anda semua untuk kongsikan live pada malam ini untuk lebih ramai dapat manfaat tentang topik kita pada malam ini, iaitu 5 fungsi Facebook yang mungkin anda tak tahu lagi. Okey. So, kita nampak kat sini dah okey, dah ada yang komen. Hai. Okey, kita ada Risa Harif. Hai Risa, terima kasih. Okey, jadi kepada anda semua, okey, setakat ni boleh dengar ke suara saya? Kalau boleh dengar suara saya dengan jelas, okey, mohon komen dengar. Saya nak tahu, dengar tak suara saya? Risau-risau kadang-kadang bahagian teknikal ni kita nak kena check juga. Betul tak? So mungkin mohon untuk anda semua kongsikan, okey, sama ada dengar tak suara saya ni? Kalau dengar, type dengar jelas. Okey. Hai PKD Paya Jaras, terima kasih PKD Paya Jaras. Firdaus Zokri, terima kasih Firdaus Zokri, dengar, Alhamdulillah. PKD Paya Jaras, dengar jelas, terima kasih. Okey, alright, jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih lagi sekali. Ini sesi, kalau untuk sesi Outreach Saya Digital, ini sesi yang ke-12. Dan untuk khas untuk Facebook Live, ini sesi yang ke-9 yang kita buat. Dan untuk kali ini, okay, musim pertama ini merupakan sesi yang terakhir sebelum kita lepas ni bersambung ke musim yang kedua pula. Gitu, dengar macam musim, macam program TV kan. Sebab apa? Perkara ini kita memang nak sentiasa kongsikan dengan anda supaya ramai yang dapat manfaat tentang bagaimana untuk meningkatkan lagi kemahiran digital, penggunaan teknologi digital dalam kehidupan seharian kita, InsyaAllah. Mr. Linggam LG, dengar, thank you so much. Puan Roziah Muhammad Said, ibu saya, dengar, terima kasih. Ali Ahmad Yusof, dengar, clear. Okey, alright, terima kasih. Yang belanja like, belanja love, terima kasih banyak-banyak. Okey, jadi untuk malam ini, topik yang menarik ni, saya percaya topik yang kita bawakan di dalam Facebook Live gerakan #Saya Digital ini adalah topik-topik asas sebenarnya, yang mana ini adalah salah satu hasrat dan juga usaha MDEC untuk mewar-warkan tentang teknologi digital yang ada kepada golongan-golongan yang mungkin tak pernah guna lagi. Contohnya Facebook, yang saya pasti pada malam ini, yang join pada malam ini semua ada Facebook. Tapi mungkin, saya katakan ayatnya mungkin, okay, ada perkara-perkara yang mungkin kita tahu tapi tak buat, ataupun yang kita tak tahu. Ini satu perkara yang baru yang kita nak kongsikan kepada anda semua, insya-Allah, dan moga-moga bermanfaat hendaknya. Okey, kepada yang dah kongsikan, yang dah share ke dalam grup-grup anda, dalam Facebook personal anda, kalau ada page di page anda, kalau masukkan ke dalam grup-grup Facebook, grup-grup WhatsApp, siapa yang dah sharekan, mohon komen share dan share. Saya nak tengok berapa ramai yang dah done share pada malam ni. Nur Zulaika, terima kasih. Ahmad Fahmi, cantik. Apa yang cantik tu? Terkejut kita. Okey, Muhammad Syari Abdul Rahman, dengar jelas, terima kasih tuan. Hai Nur Zulaika. Okey, alright. Terima kasih Risa Harif dan share. Siapa lagi yang dah komenkan, yang dah sharekan Facebook Live kita pada malam ini, komen dan share. Yang mana saya harapkan supaya malam ini lebih ramai yang dapat manfaat daripada sesi Facebook Live kita pada malam ini. Okey. So, siapa lagi yang dan share, tulis kat komen, ruangan komen, dan share. Kita dah makin naik dah viewers kita, 68, 73. Terima kasih semua. Okey, jadi untuk malam tuan-tuan dan puan-puan, lagi sekali saya maklumkan kepada anda semua, sesi Facebook Live ni kita buatkan secara mingguan.
Secara mingguan, setiap minggu kita buat. Dan setakat ini untuk musim yang pertama ini, hari ini merupakan hari yang terakhir sebelum kita bersambung ke musim yang kedua. Musim yang kedua lebih banyak topik-topik yang menarik, insyaAllah, yang lebih banyak manfaat yang kita boleh kongsikan kepada anda semua. Nurul Ain binti Abbas dan share, terima kasih. Mimi Chua dan share, terima kasih. Puan Roziah Muhammad Said dan share, terima kasih. Alright. PKD Pejara dan share. Syahri Abdul Rahman dan share, terima kasih. Thank you so much guys. Mr. Linggam, okay, terima kasih. Okay, so sekejap saja sebelum kita masuk ke topik yang pada malam ini, saya suka untuk saya maklumkan kepada anda semua. Untuk makluman semua, sesi malam ini merupakan salah satu daripada inisiatif MDEC untuk berkongsi manfaat, untuk berkongsi ilmu, berkongsi kemahiran kepada seluruh rakyat Malaysia tentang asas-asas penggunaan teknologi digital. Yang mana perkara ini kita percaya untuk penduduk-penduduk di luar bandar mungkin dah biasa dengan perkara ini. Tapi bagaimana pula dengan ahli keluarga dan rakan-rakan kita yang mungkin berada di luar bandar ataupun yang kurang terdedah dengan perkara-perkara ini. Jadi dengan itu saya nak kongsikan sekejap dahulu tentang serba sedikit pengenalan tentang gerakan #SayaDigital. Jom kita saksikan slide saya. Okey, kalau boleh lihat, nampak kan di kawasan sini? Di sini. Okey, ini kita boleh lihat di sini sesi penerangan gerakan Saya Digital. Dan seterusnya untuk makluman anda, seperti mana saya maklumkan sebentar tadi, masih ramai lagi untuk makluman anda yang belum terdedah kepada penggunaan internet dan sebagainya. Dan kalau ikut zaman sekarang ni, kita banyak menggunakan penggunaan teknologi digital, smartphone, yang mana perkara-perkara ini amat membantu memudahkan kehidupan kita seharian. So tuan-tuan dan puan-puan, disebabkan itulah di pihak MDEC kita jalankan gerakan #SayaDigital ini untuk membantu rakyat Malaysia untuk memacu menjadi masyarakat digital. Yang mana gerakan #SayaDigital ini kita sasarkan kepada 4 golongan. Anda duduk di bandar, anda duduk di Kuala Lumpur. Kita sasarkan kepada mungkin saudara mara anda dalam golongan keluarga B40, B40 yang mendapat pendapatan isi rumah yang rendah. Dan juga kita fokuskan kepada suri rumah yang tak ada pendapatan. Bagaimana mereka untuk terlibat dalam ekonomi digital, bagaimana terlibat dalam penggunaan teknologi digital dan sebagainya. Seterusnya kita sasarkan juga kepada golongan warga emas dan juga belia dan juga kanak-kanak. Jadi, disebabkan itu, mohon kepada anda semua dapat sampaikan, panjang-panjangkan maklumat tentang gerakan #SayaDigital ini kepada kenalan-kenalan anda, kepada ahli keluarga anda yang terlibat dalam 4 golongan ini. Kalau anda ada ibu dan ayah di kampung, maklumkan pada mereka yang mana MDEC, Malaysia Digital Economic Corporation, ada jalankan satu program, nama dia gerakan #SayaDigital, dan kita boleh kongsikan nanti bagaimana untuk mereka mendaftar dan dapat manfaatnya, insya-Allah. Dan dalam gerakan #SayaDigital, 4 mesej utama yang kita nak sampaikan. Yang pertama sekali, bagaimana digital memudahkan kehidupan seharian kita. Yang kedua, digital ni boleh meluaskan perniagaan. Dalam sesi sebelum-sebelum ini, kita dah kongsikan kepada semua tentang bagaimana digital ini meluaskan perniagaan melalui program-program yang ada dalam MDEC. Seterusnya, digital boleh menambah pendapatan. Sesi yang sebelum ini pada bulan lepas kita buatkan tentang program e-rezeki. Bagaimana seorang rider boleh mendapat income RM4,000, RM5,000 sebulan menggunakan aplikasi digital dalam telefon pintar. Dan juga seterusnya, digital memperkasakan kerjaya masa hadapan. Yang mana pada minggu lepas kita bawakan 2 orang guru juara digital, cikgu juara digital, untuk berkongsi bagaimana mereka mengajar menggunakan TikTok. Jadi di situlah kita nak kongsikan kepada seramai yang boleh. Digital ni berbagai manfaatnya, berbagai perkara yang kita boleh lakukan untuk meningkatkan taraf hidup kita. So ya betul, masih lagi digital ni ada juga pro and cons. Kata orang putihnya lah, pro and cons, kan? Okay, so saya nak sebelum tu, okay, kita dengarkan komen, lihat komen-komen ni. Terima kasih kepada yang dah share. Okay, kita ada kat sini Jackie Wong, Ahmad Fahmi, Zack Ciumi, Fatin Afikah, kita ada Afizul Hasan Basri, David Kuah, Wan Najib Wan Hamdan, Ruhaida Sadzi. Terima kasih semua yang menyertai kita pada malam ini. Dah naik kepada 74 orang dah ni. Terima kasih. Jom kita sharekan lagi supaya kita capai 100 orang yang menonton Facebook Live kita pada malam ini, InsyaAllah. Okay,
Jadi seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, malam ini anda dengar tentang menonton sesi outreach kita pada malam ini melalui Facebook Live. Itu yang pertama. Selepas itu, malam ini juga saya percaya kalau untuk yang first time menonton sesi Facebook Live malam ini, anda boleh daftar ke gerakan #SayaDigital. Kita ada sediakan di ruangan komen link dia bagaimana untuk anda mendaftar. Selepas mendaftar, anda akan menjawab ujian kesediaan digital untuk kami tahu tahap mana kemahiran digital anda sekarang. Dan selepas itu kita akan salurkan anda ke program-program yang sepatutnya yang ada dalam MDEC sesuai dengan jawapan anda di dalam latihan ujian kesediaan digital. Sebab dalam MDEC ini ada pelbagai program. Dan semua program ini adalah percuma kepada rakyat Malaysia. Tak ada bayaran ya, percuma. Ini contoh-contoh program yang ada. Dalam Digital Memudahi Kehidupan, kita ada latihan kemahiran asas digital. Kita kongsikan berbagai topik, ada 3 modul kita kongsikan. Pasal WhatsApp, Facebook, Gmail, TikTok, Google Maps, kita ada MyTMB, Foodpanda, Grab, MyHealth, Facebook Marketplace, Maybank to You, Touch and Go dan berbagai lagi. Itu dalam latihan kemahiran asas digital. Kita juga ada program di bawah Digital Menambah Pendapatan. Ada e-usahawan, ada e-rezeki. Satunya kita ada juga program di bawah Digital Meluaskan Perniagaan. Program pedas, e-berkat dan sebagainya. E-Go e-commerce, MDEC 100 Go Digital. Dan dalam digital memperkasakan kerjaya, kita ada My Digital Maker, kita ada Global Online Workforce. Ini semua program-program yang ada dalam MDEC. Tinggal lagi sekarang ni untuk anda start mula untuk menyertai program-program ini, langkah pertama anda kena buat adalah daftar dulu. Daftar dulu. Dan daftar pun percuma, datang program dan datang kelas, datang latihan pun percuma. Itulah apa yang ada di MDEC di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, di bawah Kerajaan Malaysia. Itulah apa yang MDEC terus menerus jalankan, nak memberi manfaat kepada rakyat sebanyak yang boleh, seramai yang boleh. Okey, kita lihat sini. Azam Zakwan, halo, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam Azam, terima kasih menyertai kita pada malam ini. Dan seterusnya, okey, yang ini sekarang ni, sebelum kita masuk ni, kalau anda belum daftar, daftar sekarang. Yang mana dalam ruangan komen pun kita letakkan bagaimana untuk anda mendaftar ke gerakan #SayaDigital. Boleh-boleh? Kalau anda ada ibu, ada ayah, ada makcik, pakcik, atuk, nenek, adik-beradik di kampung yang anda rasa boleh dapat manfaat daripada program ini, kongsikan pada mereka bagaimana untuk mendaftar ke gerakan #SayaDigital. Okey, itu dia tentang penerangan. Saya buat short and sharp saja penerangan untuk gerakan SayaDigital. Sebab apa? Paling penting pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, paling penting adalah saya nak kongsi kepada anda semua 5 fungsi Facebook yang mungkin anda belum tahu. Ayat saya, yang mungkin anda belum tahu. Okey? So, saya nak tanya, anda semua dah bersedia ke nak masuk ke topik utama kita pada malam ini? Kalau dah sedia, komen dah sedia. Sedia panjang sikit tu. Sedia untuk malam ni. Okey, saya lihat. Okey, alright. Okey, so sekarang ini kita lihat siapa yang dah sedia. Komen sedia. Okey, Firdaus Zokri sedia. Panjang dia tu. Terbaik. Lain. Siapa lagi yang dah sedia? Sebelum saya masuk ke topik utama kita pada malam ini, insya-Allah. Okey, ada Ahmad Fahmi sedia. Okey, kita nak lawan siapa paling panjang ni kan? Siapa paling panjang? Oh, sedia, tak sabar. Dah sedia. Thank you. Okeylah, saya teruskan. Kalau nak tunggu semua 74 orang komen tu, maknanya live kita pada malam ini pukul 12.30 malam baru habis. Sebab apa? Semua masing-masing tengah type siapa sedia paling panjang. Okey, nak lawan sedia pula kan. Okey, thank you Jackie Wong, thank you so much. PKD Pajara sedia, mantap, terima kasih. Zack Chumi, Yosh. Yosh tu apa tu? Termizi Osman sedia, thank you. Okey, so kita lihat kepada perkara seterusnya. Okey, sekarang ni di Facebook, anda sedang menonton, tapi saya akan tunjukkan dalam phone saya sekarang ni. Okey, anda boleh lihat screen phone saya. Jom kita sama-sama lihat screen phone saya. Okey, alright. So kalau lihat di sini, ini adalah screen phone saya. Phone saya tengah buka Facebook sekarang ini. Okey, saya nak tanya kepada anda semua, biasanya lah apabila anda log in ataupun klik pada aplikasi Facebook, apakah perkara pertama yang anda buat? Masuk dengan komen.
masuk dengan komen apa perkara yang anda buat bila anda klik je ikon Facebook di handphone anda. Apakah perkara pertama yang anda buat? Sila komen dekat ruangan komen. Jom kita tunggu. Siapa lagi komen ni? Yes. Okey. Kita lihat apakah yang anda buat. Perkara pertama yang anda buat apabila anda log in ataupun klik saja di ikon Facebook di dalam handphone anda. Buka Facebook, apa perkara pertama yang anda buat? Okey, Aaron Raziz. Saya ingat ke Aaron Aziz tadi yang tonton kita pada malam ni. Sama juga. Aaron Aziz, abangnya Aaron Raziz, adiknya. Lebih handsome Aaron Raziz. Login Facebook. Okey, terima kasih. Login dulu. Okey, selepas dah login, apa buat? Jackie Wong, check notification. Syaraf Guna, tenung lama-lama. Oi, hebat tu tenung, duk pandang je kan. Facebook tu, pandang apa benda aku nak buat ni. Siapa tak tahu apa nak buat. Mungkin okey, terima kasih. Newsfeed dan juga check notification. Baik. Ahmad Fahmi, tengok story crush. Ya Allah. Aduh, rasa ditoreh-toreh rasanya hati ni bila tengok story crush kan. Okey, check bell button. Okey. Horror video really need support. Please consider to subscribe to our channel. Lama. Okey. Alright. So, tuan-tuan dan puan-puan, biasanya kita sebagai pengguna Facebook ni, perkara pertama yang kita buat adalah check notification. Itu dah biasa dan semua orang tahu. Macam sekarang ni kalau kita lihat, notification saya ada 7 je. Tak adalah banyak, beratus-ratus kan. Sebab kita ni bukannya artis, bukan selebriti. Notification kita ada 7. Okay, selanjutnya kita lihat, kita scroll ke bawah. Ini semua dipanggil sebagai newsfeed. Betul kan? Newsfeed. Kita check, ada yang jawab tadi, check newsfeed. Kita pun scroll. Bila scroll, tekan butang like. Scroll, tekan butang like. Dan sebagainya. Okey. Itu yang biasa kita buat. Seterusnya, apa lagi kita buat? Kita lihat-lihat profile picture yang handsome tak? Okey. Kalau handsome, buat apa Jackie Wong? Kalau handsome, baru add friend. Kalau kurang handsome, kita ignore saja. Adakah begitu? Okey. Terima kasih. Alright. So, yang pertama kita akan check notification. Yang kedua, kita akan selalunya bila check notification tu ada tak friend request baru. Itu yang kedua kita buat. Dan yang ketiga biasa kita buat, kita tengok story. Macam ada komen tadi kan, tengok story. Okey, kita pergi ke atas sekali. Ini adalah story-story-storynya. Yang story-story ini adalah rakan-rakan Facebook kita. Kalau macam ni story yang saya nampak lah, rakan-rakan Facebook kita yang story-story yang mereka postkan. So kita boleh lihat di kawasan story ni. Okay. So itu yang biasa kita buat. Sekarang ni saya nak masuk kepada yang mungkin, ayat dia mungkin kita kurang buat ataupun masih ada lagi di kalangan penonton-penonton kita ataupun di kalangan anda ataupun ahli keluarga kita yang mungkin kurang menggunakan fungsi ini. Saya tunjukkan. Fungsi yang pertama adalah bagaimana untuk kita tahu berita terkini melalui Facebook group community. Itu dia. Yang pertama, bagaimana untuk kita tahu update terkini, berita di kawasan kita melalui Facebook group community. Cara dia senang saja. Di phone saya, okay, semua boleh pandang kat phone saya. Di phone saya ni ada beberapa ikon dekat bawah ni. Ada newsfeed, ada watch, ada groups, ada page, ada notification, ada tanda 3 line tu. Okay, so itu adalah menu. So ini bergantung kepada handphone masing-masing. Ada yang ada banyak ikon, ada yang contohnya menggunakan handphone yang jenis yang lain, akan ada berbeza sedikit. Okay, yang apa ikon-ikon yang akan keluar dalam tu. So yang pertama sekali, bagaimana nak tahu berita terkini melalui Facebook group community? Cara dia senang je. Kalau handphone saya sekarang ni, anda boleh klik pada group dekat bawah tu. Ini adalah group. Okay. So, ataupun kaedah lain, anda pergi kepada bahagian menu dan seterusnya di sini ada tulis group. Bahagian menu yang 3 line bawah ni, okay, yang di kawasan 3 line ni, okay, klik situ dan juga seterusnya pergi pada group. Okay, dia akan bawa anda ke menu grup-grup yang anda sertai. So contohnya ini adalah grup-grup yang saya join. Grup-grup yang saya join ni contoh, ni gambar-gambar, bukan kereta saya, kereta orang. Okay. So ada grup warga Kota Damansara, ada grup info ekonomi Muslim, ada grup komuniti anak-anak Lipis,
Ini grup-grup bergantung kepada grup apa yang kita join. So, apa yang saya suka nak sampai kepada anda semua, lagi banyak grup yang anda join, lagi banyak info-info terkini yang anda boleh dapat. Setakat ni jelas tak? Keyword dia adalah, lagi banyak grup yang anda join, lagi banyak info terkini yang anda boleh dapat. Contoh grup. Bila kita sebut pasal grup community, okey, bila kita sebut pasal grup community, contoh, saya ambil satu contoh. Di sini saya ambil community sebab saya asalnya orang Lipis, Kuala Lipis, Pahang. So orang Lepih, kalau sebutan ni orang Lepih, kita akan join grup community anak-anak Lipis. Jiran daerahnya adalah Raub, adalah Bentong, Temeloh, Jerantut. So boleh juga join grup untuk tahu berita terkini dekat dalam grup-grup tersebut. Tapi untuk malam ini saya kongsikan satu grup dahulu, komuniti anak-anak Lipis. Kita klik pada komuniti anak-anak Lipis. So, ini adalah grupnya. Ini adalah grupnya komuniti anak-anak Lipis. Kalau lihat kat sini, saya sayang Kuala Lipis. Okey, so dalam grup ni ada lebih kurang 75,000 orang yang join grup ini. So anda bayangkan info-info daripada 75,000 orang ni anda boleh dapat bila anda join grup komuniti ni. So tidak hanya kepada kawan-kawan kita di Facebook, maksimum kita boleh add, siapa tahu berapa ramai grup Facebook, berapa ramai rakan Facebook yang kita boleh add dekat Facebook kita. Siapa boleh tahu? Siapa boleh kongsikan jawapan dia? Saya nak tengok siapa boleh kongsikan jawapannya. Di Facebook personal kita, berapa ramai maksimum rakan yang kita boleh add dalam grup, dalam Facebook kita? Sila kongsikan. Syaraf Guna, terima kasih, 5,000 orang. Betul, tepat sekali, tepuklah kawan. Tahniah Syaraf Guna. Okey, betul, 5,000 orang. Okey, 5,000 orang rakan yang maksimum kita boleh add. Dan apabila kita add mereka, posting-posting mereka akan keluar dekat news feed kita. Okay, itu satu bab, satu perkara info daripada rakan-rakan kita yang kita add. Dan berbeza dengan komuniti grup-grup Facebook ini, so bila anda join, ada 75,000 info. Kalau mereka sharekan tentang info-info kawasan anda, anda boleh dapat. Jom kita tengok sama-sama contohnya. Yes, betul, Mimi Chua, betul, 5K, Jackie Wong, that's right, 5,000 personal, betul. Okey, ini grup community. Saya ambil satu contoh grup community anak Lipis. Di sini contoh, ni recently seen. So bermaksudnya ini yang baru kita tonton sebentar tadi. Saya ada buka siang tadi. So ini yang saya dah tengok. So kita boleh lihat contoh antara posting-postingnya. So posting-posting ni bergantung. Banyak juga orang sekarang ni, peniaga-peniaga online sekarang ni menggunakan grup Facebook ni untuk promosikan produk dan perkhidmatan mereka. Okay, so apa benefit dia untuk kita? Apa baiknya untuk kita? Kalau kita nak cari apa-apa perkhidmatan, apa-apa produk, bila kita buka grup Facebook ni, pelbagai perkara kita boleh jumpa. Contoh kat sini, jual handphone ada masuk dalam grup ni. So kalau lepas ni, kalau kita ada di kalangan kita yang nak mencari handphone, so anda boleh tengok dekat grup ni. So ini contoh testimoninya. So okey, Mustafa Long, Datuk Mustafa Long merupakan ahli Dewan Undangan Negeri di kawasan Lipis. So beliau pun ada update kat sini. Contohnya jam 5 petang hospital daerah Lipis. So ada bagi tahu dia melawat orang sakit. So kalau contoh itu mungkin saudara mara kita, kita boleh dapat info-info tersebut. Terima kasih Datuk Mustafa Long. Seterusnya, ada jawatan kosong. Contohnya post daripada Syahid Ismail ni, jawatan kosong dekat tempat kerja di kawasan Lipis. So kita boleh dapat info-info tersebut dalam grup-grup sebegini. Bukan semata-mata hanya kita tahu grup menjual barang sahaja, bukan? Ehsan Wahab, saya orang Lipis. Ya, rodong kita. Ke waris kita. Terus cakap orang Lipis pula, minta maaf. Dia kena tukar-tukar slang. Kita live pada malam ini, saya cakap KL. Okey, so seterusnya kita tengok sekali. Ada yang jual kain batik, ada jual coklat, ada jual jual apa ni? Macam-macam, ubat kurus. So ada nak promosikan kedai dekat Kampung Bercang. Lepas tu ada yang jual nasi dagang, macam-macam lagi tuan-tuan dan puan.
Kalau kita lihat kat sini, bila saya scroll ke bawah, even nak belajar bahasa pun ada dalam ni. Bahasa Mandarin, contoh ada orang komen, ada orang postkan kat sini, nak belajar bahasa Mandarin secara online. Lepas tu ada yang tanya, ada soalan-soalan. Contoh Azizul Muslimin, kita lihat kat sini Raut, bentong, mendung dan hujan, lipis sama ke? So dia tanya. So sebagai kalau kita bila kita join grup ni dan kita tengok posting-posting ada dalam grup ni, akan ada perkara yang bermanfaat untuk kita ambil. Kalau yang kita rasa kurang sesuai dengan kita skip sajalah. Tak perlulah marah kan. Tapi kalau macam contoh, ada orang beritahu, contoh ada 71 komen dekat post yang begitu. Kita lihat, jom contoh komen-komen dia. Ada yang beritahu, benta hujan dari malam tadi, now dah berhenti. So lipis hujan, tak tahu lipis hujan. So kita sebagai ahli grup tersebut dan duduk di kawasan lipis contohnya, kita boleh dapat info-info terkini. Alamak, contohnya anak kita mungkin sedang bekerja kan, pergi naik motor, macam mana anakku nak balik, telefon anak lu, baik-baik, hati-hati, lipis hujan. Itu contoh-contoh manfaat yang kita boleh gunakan. David Kuah, lagi bagus, terima kasih. Okey, itu dia contoh satu Facebook group community. Kita ambil contoh yang lain pula. Contoh yang lain, kita scroll sikit ke bawah. Apa lagi grup-grup yang ada? Grup-grup yang ada, ini seterusnya. Ini agak tengah viral sekarang ni, tengah ramai orang post. Malaysiaku dulu-dulu official. Ini untuk abang-abang, akak-akak yang nak mengimbau kenangan. So ini contoh-contoh grup Malaysiaku dulu-dulu official. So ada berbagai, ini contoh. Dia kongsikan tentang filem-filem dahulu yang mungkin menjadi kenangan kita, ataupun kita ceritakan tentang sharekan gambar-gambar dahulu Malaysia tahun 60-an, Malaysia tahun Tanah Melayu tahun 1900 dan sebagainya. Berbagai perkara-perkara ni kita boleh dapat bila kita join. Ini contoh. Dia beritahu rasanya filem pertama Malaysia kisah UFO. Ini Hail Amir berlakon. Hail Amir, Asma Hamid, Azna Hamid, Dolah Dagang. Tajuk cerita Anita Dunia Ajaib. Kita pun tak pernah dengar kan. Tapi mungkin untuk ayah-ayah kita, ibu-ibu kita, atuk nenek kita, bila dia sertai grup ni, dia boleh mengimbau balik kenangan-kenangan lama. Yang mana mungkin boleh tersenyum sendiri, teringat zaman-zaman dulu kan. Mungkin tengah bercinta dengan nenek kita, bawa pergi tengok wayang, contoh. Tadi ini antara manfaat-manfaat yang kita boleh dapat bila kita sertai grup Facebook community. Itu yang pertama. Setakat ni jelas tak? Apa fungsi pertama? Yang saya fungsi pertama, sertai grup Facebook community untuk dapat berita terkini kawasan anda. Setakat ni jelas tak? Faham tak apa maksudnya? Kalau jelas, komen jelas dan saya akan teruskan kepada yang kedua. Ya, Tuan Mofaz Sulaiman, terima kasih bosku, terima kasih. Okey. So, saya masuk kepada perkara kedua pula. Perkara kedua adalah saya nak kongsikan kepada anda semua, penonton-penonton yang ada pada hari ini. Terima kasih yang belanja love, belanja like. Ada 67 mata yang ada kat sini. Okey. Perkara kedua yang kita boleh, saya katakan boleh dapat fungsi Facebook yang kedua adalah, saya tunjukkan di sini. Okey, kita boleh mencari kerja di Facebook. Cari kerja, selalunya kita tengok kalau nak cari kerja kita pergi kepada platform-platform yang lain kan. Berbagai platform yang ada untuk kerajaan Malaysia buat Jobs Malaysia. Kita pun ada buat juga yang biasa yang popular Job Street, cari kerja, mau kerja dan sebagainya. Bermacam platform kita ada. Di Facebook juga ada platform, ada ruangan, ada menu untuk kita cari kerja. Saya tunjuk contoh. Cara dia adalah klik pada bahagian menu. Anita Dunia Ajaib memang lama dah cerita ni. Kisah anak dia memang orang planet lain. Betul. Tengok Mofaz Sulaiman, dia dah mengimbau balik. Pernah tengok cerita ni, tapi bila kita join tu, dapatlah lihat atau ingat kembali perkara-perkara yang lalu. Okey. So, seterusnya, saya nak kongsikan lagi sekali, saya ulang, untuk cari kerja. Bagaimana nak cari kerja? Ini baik untuk adik-adik ataupun untuk abang-abang yang mungkin telah kehilangan kerja. Tak tahu nak cari kerja dekat mana. So malam ni saya nak kongsikan, dekat Facebook ada ruangan untuk cari kerja. Selain daripada grup tadi pun ada, Facebook memang ada sediakan ruangan khas untuk kita cari kerja. Cara dia begini, di bahagian kita punya Facebook ini, kita klik di ruangan menu yang ada 3 garisan tu. Klik ruangan menu
Dan seterusnya ada ruangan yang nama dia Jobs. Jobs, Jobs. Klik pada Jobs tersebut. Okey, nampak ya? Kalau lihat dekat sini, nampak so kita ada keluarkan dekat skrin dekat tepi ni. Okey, so di ruangan Jobs tersebut, kita boleh cari kerja yang kita nak cari, yang kita inginkan. Yang pertama. Yang kedua, kawasan yang kita nak cari. Okey, saya tunjukkan contoh. Bila kita klik, contohnya lah, kita nak mencari kerja sebagai security guard. Contoh, saya bagi contoh yang mudah dahulu. Okey, kita typekan di ruangan search job tu adalah security guard. Okey, klik pada security guard. Okey, apabila Facebook buat carian, ini adalah contoh-contoh kerja yang ada di Facebook yang dalam kawasan 2 batu, 2 miles di sekitar kita. Dalam kawasan sekeliling kita dalam jarak 2 batu. Kalau kita nak tengok, kalau kita nak lebih lagi, besarkan lagi atau kecilkan lagi, kita boleh buat begini. Okey, di sini, di bawah Jobs at Nearby Business ni, ada Petaling Jaya 2 miles. So kita klik di butang situ. Seterusnya, dia akan minta untuk kita pilih bagaimana untuk kita adjustkan kawasan ataupun liputan kerja kosong yang ada. Apabila kita gerakkan lagi ke sebelah kiri, dalam paling sikit adalah dalam 2 km. 2 km sekitar kita. Paling besar, kita boleh carian adalah 161 km sekitar kita. Dalam radius 161 km. So bergantung pada kita. Contoh sekarang dia akan mengikut kawasan yang kita tengah cari itu di kawasan yang kita berada, handphone kita berada sekarang. Okey, kita ambil contoh. Biasa-biasanya untuk kerja-kerja yang kita nak cari, kalau boleh, biasanya kita akan cari tak naklah jauh sangat, betul tak? Tak nak jauh sangat, tak nak terlalu jarak dia terlalu jauh. So kita ambil lah lingkungan, katalah dengan 10 km. Okey, 10 km. So di kawasan saya berada sekarang, di cover kawasan 10 km. Ada tak kerja kosong security guard di situ? Kita klik apply. So Facebook akan buat carian, dia akan keluarkan hasil carian tersebut di kawasan ini. So jobs at Nearby Business dalam kawasan 6 batu ataupun 10 km. So ini antara kerja-kerja yang ada. Contoh saya bacakan kat sini, security guard at KL, full time 1,800 sampai 2,100. Itu ada job yang ada. Lepas tu security guard full time, tak ada tulis gaji berapa. Security guard 1,200 sampai 1,500. Security guard 1,800. Security guard 1,500, 1,700. Dan banyak lagi semua kerja-kerja kosong yang ada tulis, yang ada keluar di dalam Facebook Jobs. So di sini tuan-tuan dan puan-puan, kalau sebelum ni anda tak tahu, malam ini anda boleh mula untuk explore ataupun untuk terokai perkara-perkara ini. Ini antara fungsi-fungsi yang boleh bantu memudahkan kehidupan kita. Selain daripada usaha-usaha kita yang lain, hantar resume, hantar email dan sebagainya. Okey, kita ambil satu contoh. Di sini, unarmed security guard. Okey, saya bawakan ke atas. Unarmed security guard, full time. 1,800 sampai 1,900 sebulan. Itu gajinya. Okey, daripada AA Commercial Security Petaling Jaya. So sekarang ni apa yang kita nak buat bila kita tengok, ni menarik ni. Kita klik di bahagian unarmed security guard ni. Tajuk dia tu. So dia akan keluar sebegini. Tajuknya, jawatannya adalah jaga tanpa senjata. Tak perlu nak bawa senjata dan sebagainya. So apa detail dalam setiap job tu, job yang baik. Okay, ini saya nak kena kongsikan. Okay, job ni pula ada beberapa jenis. Kita juga sebagai pengguna, jangan terlalu mudah 100% nampak terus percaya. Ini tips yang penting untuk anda. Bila anda cari kerja dekat Facebook, anda kena sedar yang mana siapa-siapa saja boleh post apa-apa di Facebook ni. So amat penting untuk anda semua untuk pastikan apa yang anda mohon, apa yang anda lihat adalah sahih. Tu ayat dia, sahih. Okay, so itu yang paling penting untuk anda ketahui. Sekarang kita nak tengok, kita nak tengok job detail dia apa. Hiring urgent, pengawal keselamatan,
Pengawal keselamatan area Damansara Kuala Lumpur. Adakah kawasan kita? Kalau kita kata okey, area kawasan saya, so kita boleh baca selanjutnya. Gaji 1,800-1,900. Jika berminat, sila WhatsApp. Okey. Di sini maklumat itu ada itu saja. So, apa yang kita nak buat? Untuk tahu lebih lanjut, kita kena hubungi dia. Dia ada sediakan nombor WhatsApp, kita boleh terus WhatsApp kepada dia ataupun kaedah lain. Kita boleh klik butang apply now. Okey, butang apply now di sini. Kalau lihat apply now, okey, dan di komen dia responsive employer. Kalau kita apply, dia cepat, employer tu cepat reply. So kita boleh klik apply now. Dan dia akan keluarkan maklumat-maklumat kita. Yang ini maklumat-maklumat yang kita dah kongsikan sebelum ni di Facebook. Kalau anda tak pernah kongsikan, anda kena masukkanlah sedikit maklumat anda. Sebagai pemberi kerja pun, employers, majikan, mereka pun nak tahu pasal kita. So ini, di sini mungkin ini berkaitan dengan topik lain, mencari kerja, etika dan sebagainya. Tapi apa yang saya nak kongsikan pada malam ini, untuk anda mencari kerja, anda kenalah berikan maklumat yang secukupnya kepada mereka. Janganlah beritahu terus nama, terus nak tanya gaji berapa kalau dia tak tulis gaji. Dan hanya sedikit saja maklumat. Ceritakan sedikit tentang diri anda, kongsikan apa dia pengalaman kerja anda sebelum ini. Dan juga apa dia, contoh macam ni maklumat-maklumat yang ada, pengalaman kerja dan juga pengalaman pembelajaran. So anda bagaimana nak apply dan isikan maklumat-maklumat tersebut, klik butang send. Okay. So di situ nanti pihak majikan yang postkan kerja tersebut akan dapat info, akan diberitahu, dapat notifikasi daripada Facebook anda apply kerja tu. Dan kalau kita lihat, ada satu soalan daripada penonton kita, daripada Iris Stonehoof. Okey, nak sebut, minta maaf, lidah saya lidah orang kampung, mungkin berbelit-belit sikit, minta maaf. Okey, so Iris ada tanya, dekat Facebook cari job sama efektif tak dengan platform yang lain? Okey, untuk menjawab soalan ini, Iris, platform adalah satu jalan ataupun satu tempat untuk kita cari kerja. Banyak tempat lain yang ada. Facebook salah satunya. Kita ada macam saya sebut tadi beberapa platform yang lain. Okey. Bercerita pasal keberkesanan, effectiveness, dia bukan bergantung kepada platform. Dia bergantung kepada pengiklan kerja ataupun majikan itu sendiri. Kalau Arif tanya pasal efektif ataupun tidak, sebenarnya bergantung pada majikan. Platform itu semuanya sama. Ada juga di satu platform ini, platformnya dah memang kita ketahui tentang cari kerja. Tapi majikan yang postkan kerja itu tak responsif. So dibiarkan saja. Kita apply, beratus orang apply, dibiarkan saja, tak ada respon. So bukan salah platform, tapi salah pengiklan kerja. Sama juga di Facebook. Bukan platform itu yang menentukan keberkesanannya, tetapi majikan ataupun pengiklan kerja tersebut. Kalau pengiklan kerja tersebut responsif, so anda apply, dia respon. Sama ada dia terima ataupun dia reject, ataupun dia bawa ke next interview, nak arrangekan interview dan sebagainya. So bergantung kepada pengiklan kerja. Menjawab soalan Arif? Okay. Hi Nora Alia. Alright, thank you so much Nora Alia. Hi, thank you for joining us. Okay. So itu dia contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Okay, kita back. Sekarang ni, tadi kalau kita cari security guard, banyak pilihan kan? Kalau kita besarkan lagi, widekan lagi coverage area tu, lagi banyak senarai yang akan masuk dalam kita punya pilihan. So anda boleh start cari. Itu contoh security guard. Kita ambil contoh lah sekarang ni, kerja-kerja lain. Apa lagi contoh-contoh kerja yang anda nak saya cari? Sila kongsikan. Apa lagi contoh-contoh kerja yang nak saya carikan di Facebook? Cuba beritahu saya bantu untuk carikan pada malam ini. Jom. Masukkan ruangan komen. Apa kerjanya? Apa kerja? Kita lihat. Apakah kerja-kerja yang anda nak saya carikan di ruangan Facebook? Contohnya adalah kita cari yang pelik-pelik sikit barista. Tahu tak barista tu apa? Barista tu adalah pembuat kopi. Barista ni level pembuat kopi yang power lah. KOL, Key Opinion Leader. Okay, so kita carikan. Okay, JK Wong begitu, KOL. Okay, KOL, cari. Okay, ataupun kita typekan key. Sorry, kenapa dia keluar ni?
Okay. Key opinion leader. Okay. So untuk makluman yang setakat info yang saya tahu, key opinion leader ataupun KOL kebiasaannya dicari oleh digital marketing agency, ataupun kebanyakan KOL dibuat secara freelance, secara part time. Dia bukannya kerja full time. Ni kalau salah maafkan saya ya, Jackie. Okay. So itu contohnya kalau KOL kebiasaannya dia akan gunakan secara part time ataupun freelance. Mungkin ada tapi mungkin jarang juga. So kita carikan yang tadi, barista. Okay. Jom kita carikan. Okay, barista. Kerja namanya barista, pembuat kopi. Yang gunakan brew machine tu kan, pembuat kopi. So contoh di sini, barista, service and kitchen crew, ada full time. Tea barista, ada. Okay, contoh ni kan. Ada juga majikan-majikan yang letakkan ayat copywriting ataupun ayat iklan dia terus dekat dalam tajuk. So ini untuk hari ini kita nak kongsikan bagaimana nak cari kerja, bukan nak mencari pekerja. So saya tak komen banyak dekat situ, tapi macam ni dia ada beritahu full time 1,600 sampai 5,000, besar gajinya. Barista 1,200 sampai 3,000. Food and beverage server 1,200 sampai 1,600. Tukang masak dan pembantu ala carte Thai, western, barista, waiter, cleaner 1,200 sampai 3,000. Lihat, banyak kerja yang ada dekat Facebook ni. Yang mana tinggal lagi anda nak cari ataupun tidak, anda nak usaha ataupun tidak. Itu je contoh-contoh. Seterusnya ada contoh lain, designer. Okey, kita masuk, kita lihat designer. Ada ke tidak kerja ni? Cari. Kita contoh designer sahaja. Kita carikan. Ada junior graphic designer, graphic designer, junior, product designer, graphic designer, macam-macam designer ada. Nampak tak? Pelbagai kerja yang ada. Banyak juga majikan yang ada dekat sini. Tinggal lagi kita nak buat apa? Kita kena kerja kita kalau sesuai dengan kita. Kita nak usaha, kita nak berusaha, cuba nak apply. Okay, kita klik button apply. Designer, apply now. Itu je. So, adakah menjadi satu benda yang susah untuk kita? Sedangkan benda perkara ini boleh dibuat sambil baring atas katil. Sambil-sambil baring sebelum tidur, kalau kita pening, alahai aku dah kena, contohnya kena VSS, kena berhenti kerja. Kita cari kerja-kerja contoh, kerja profesional pula. Yang ni kita tengok ada ke tidak. Engineer. Tak, kita cari. Okay. Search. Tuan-tuan dan puan-puan, lihat di skrin yang saya tunjukkan di sebelah ni. Ada project sales engineer, ada junior electrical engineer, ada sales engineer, civil engineer, site supervisor, site engineer. Ada field services engineer, civil and structural engineer. Pelbagai jenis kerja yang ada kat sini. Resident engineer, railway and tunnel. QA test engineer, mid junior 4,000 sampai 5,000. Lead quality control engineer, system engineer, technical support specialist. Tuan-tuan dan puan-puan, nak habiskan semua senarai ini sampai esok pun mungkin tak habis. Nampak? Ini satu lagi perkara yang penting untuk anda semua. Untuk anda semua tahu, kalau belum tahu sebelum ni, ini cara dia untuk anda tahu. Itu perkara yang fungsi kedua di dalam Facebook yang anda boleh gunakan untuk memudahkan kehidupan anda semua. Setakat ini, dua perkara saya dah kongsikan. Jelas? Faham? Komen di ruangan komen sama ada anda jelas ataupun tidak dengan apa yang saya terangkan. Sebelum kita masuk ke perkara yang ketiga. Alright, okay, so we have some request from Guna Segaran. Okay, hope it's in English too. Okay, thank you so much Mr. Sir Guna Segaran. Okay, so basically I'm okay to mix the language between Malay and also English. So I will do my best to cater all viewers for tonight. Thank you so much for joining us. Alright. Okay, so Vui Mang, IT, yes. Kita boleh try untuk try to search on IT. Okay, internet marketeers ataupun IT developer, software developer. You can just key in the code ataupun key in the position, the title into the search area and you can find a lot of jobs is available in Facebook jobs. So what we want to wait? Do now. If
you are still looking for a job, do it now, and perhaps from these activities, from this session, you can have access to a new role, to a new jobs opportunity and so on. Okay, so kita pergi kepada perkara yang ketiga. Perkara yang ketiga saya nak kongsi kepada anda semua adalah bagaimana tuan-tuan dan puan-puan, okay, kalau lihat di sini, okay, di Facebook ni, kita lihat di bahagian seterusnya adalah bahagian watch. Okay, okay, sebelum tu kita lihat komen-komen yang ada. Okay, okay, sebelum kita pergi bahagian watch, saya nak kongsi kepada anda semua. Tadi kita dah tengok dekat grup Facebook, lepas tu kita tengok dekat jobs. Sekarang ni saya nak kongsikan bagaimana untuk anda cari barang keperluan harian. Bukan barang keperluan harian, barang-barang keperluan ataupun perkhidmatan-perkhidmatan, some services yang anda perlukan untuk rumah anda, for example. We call it as a marketplace, Facebook marketplace. So, macam mana kita nak pergi ke situ? We go to menu section, kita pergi kepada section menu, dan kalau lihat di sini ada ikon nama dia marketplace. Klik pada marketplace. Okay. Okay, sebelum tu saya tengok ada yang bertanya, hello, nak mohon kena interview ke atau online je? Okay, untuk mohon kerja tersebut yang ada di jobs, nak mohon secara online saja. Selepas itu, bila majikannya ataupun pengiklan kerja tersebut dapat application anda, permohonan anda, dia akan go through, dia nak panggil untuk interview, nanti dia akan hubungi anda. Sama ada melalui Facebook juga ataupun bila anda attach resume anda, dia akan call anda, dia akan message anda. Itu antara kaedah-kaedah yang ada. So selepas itu dah jadi macam biasalah untuk anda pergi ke sesi interview, bergantung kepada majikan tersebut set macam mana. Zoom interview, online interview ataupun kena datang ke pejabat mereka. So bergantung kepada majikan dan juga jenis kerja yang anda mohon. Okay, so berbalik kepada perkara seterusnya yang ketiga yang anda boleh dapat di dalam Facebook adalah fungsi seterusnya adalah Facebook Marketplace. Okay, yang menariknya Facebook Marketplace ni pelbagai perkara anda boleh cari. Ada platform-platform lain juga yang jual barang-barang, mungkin ada barang second hand, ada barang baru, ada barang refurbish, ada barang pre-loved item. Anda boleh cari di Facebook Marketplace. Saya ambil contoh. Apa akan jadi kalau contoh sekarang ni paip rumah kita bocor? Apa kita nak buat? Cara konvensional, cara lama kita buatnya adalah dengan kita akan tanya jiran-jiran, tahu tak siapa boleh repair paip? Ada tak nombor telefon orang repair paip? Kalau duduk rumah yang jenis apartment yang ada tangga ataupun lift, tengok dekat board lift tu, tengok dekat board information board, ada tak orang tulis untuk plumbing dan sebagainya. But now with Facebook Marketplace, kita boleh cari perkhidmatan tersebut secara atas talian. Contoh, kita pergi bahagian search. Di bahagian search kita type lah, contohnya repair pipe. So bila kita klik repair pipe, sama juga macam jobs tadi, kita boleh setkan radius dia, kawasan liputan dia. Macam ni saya buat 1 mile, 1 batu, 1.6 km sekeliling kita. Kalau kita tambahkan lagi, nak luaskan kawasan dia, tambahkan jadi, katalah 7 km kawasan kita. Apply. So kalau lihat di sini, kalau tadi ada 3, bila kita kembangkan lagi kawasan carian kita, dia ada banyak lagi orang-orang yang buat perkhidmatan repair pipe. So apa kita kena buat? Kita dah tengok iklan mereka. What we can do is we click to the advertisement. Okay, contoh plumber tukang pipe 100 Petaling Jaya. Klik di bahagian ini. So di sini dia akan keluarkan kalau biasanya apabila penjual ataupun pemberi perkhidmatan itu seorang yang jujur dan juga yang boleh dipercayai dan dia nak orang percaya dekat dia, so dia akan masukkan maklumat-maklumat yang sepatutnya. Contoh dekat sini kita boleh tahu, okay, macam di sini, Assalamualaikum, okay, sila tekan link di bawah untuk sebarang pertanyaan. So dia ada bagi nombor telefon dia. So dari situ apa yang kita boleh buat sama juga macam jobs tadi. Kita boleh kontak mereka terus ataupun kita boleh apply di sini. Hantar mesej kepada pengiklan ini. Hi plumber, sebab nama akaun dia Plumber Damansara.
Adakah ini masih tersedia? Ini dah Facebook tetapkan siap-siap. But kita boleh ubah. Contoh, hi plumber. Okay, kita type hi plumber, boleh repair pipe? Contoh, boleh repair pipe. So kita tanya dia. So kita tanya kepada dia, okay. Dan seterusnya, kita akan tunggu dia reply. Itu kaedah pertama. Kaedah kedua, kita boleh lihat nombor telefon yang tertera di bawah tu, kita klik ataupun kita type ataupun kita call nombor telefon tersebut dan kita terus boleh tanyakan direct kepada pengiklan tersebut. So ini antara fungsi-fungsi yang ada dalam marketplace. Contoh pertama, repair pipe. Contoh kedua, kalau kata anda nak beli, nak cari peti ais, fridge, refrigerator. If you want to find a refrigerator, so you can also find it in Facebook Marketplace. So how to do it? You just click on search button and then type peti, P-E-T-I, peti ais. Okay, sorry, yang ini dia keluarnya language-nya, okay, refrigerator. Okay, so kita, okay, so bila kita type refrigerator ataupun peti ais, dia akan keluar contoh peti ais yang orang nak jual yang berada 5 km radius, 5 batu radius dari sekitar kita. Contoh kat sini, contoh peti ais kita rosak. So kita cari kat sini, nak beli yang baru mungkin mahal. So kita cari orang yang mana yang nak jual peti ais. So kita boleh tengok dekat sini. Ada yang jual 280, 450, ada jual 350, 400 dan sebagainya. Cuma satu pesanan saya untuk tuan perempuan, harga tersebut jangan terlalu mudah percaya, kena cek dahulu. Kena cek harga tersebut supaya harga-harga yang tertera tu mungkin dia akan tidak seperti mana yang sepatutnya. Contohnya ada yang letak semata-mata untuk tujuan periklanan. So ini kita cari refrigerator, lagi sekali saya tekan. Kalau lihat kat sini bermacam-macam. So apa kita kena buat? Kita kena hubungi dulu, tanya dulu. Dan paling penting, jangan mudah percaya terus nak buat pembayaran. Kalau boleh pergilah jumpa, tengok. Itu yang sepatutnya. Okey. Baik. So setakat ini, itu fungsi yang ketiga. Saya ada masa lagi 8 minit untuk anda semua. Dan saya nak masuk kepada fungsi yang keempat. Okey. Fungsi keempat, yang ni very simple, very straightforward. Okey. Kita nak tunjukkan bagaimana selain daripada anda tengok post-post kawan anda ataupun post-post yang kawan anda share di dalam newsfeed anda ni, di sini kan, newsfeed anda, ataupun anda nak pergi kepada bahagian grup tadi saya dah ajarkan, maklumat berita-berita semasa dalam grup, anda juga boleh menonton video-video di Facebook di bahagian section, di bahagian menu watch. Okey. Sebelum tu saya nak tanya, setakat ni mana yang join kita ni? Setakat ini okey lagi ke? Masih hidup lagi ke? Ke dah masih alamak banyaknya perkara belajar hari ni? Ataupun sebab baru saya dah kongsikan 3 perkara. Ada lagi 2 perkara yang saya nak kongsikan. Kalau setakat ini faham, komen faham. Teruskan. Boleh saya teruskan? Okey, alright. So, saya masuk kepada fungsi keempat, iaitu watch. Watch ini maksudnya, okay, bagaimana perkara ini keluar dekat sini? Antaranya adalah dia melibatkan, kalau di grup Facebook, dia akan keluar campuran video, tulisan, gambar, artikel. Kalau di bahagian watch ni semata-mata video sahaja. Kalau nak tengok video contohnya, ni video yang ada Best Action Movie 2021, Kenangan Mengusik Jiwa Akademi Fantasia 5, dulu zaman lama lah. Dia keluar video-video yang ini. Datuk Chris Leong. Okey, alright. Seterusnya, macam-macam video yang ada yang akan keluar. Ada video teka-teki, ada video daripada viral video viral. Dan saya nak, bagaimana video ini boleh keluar dekat kita punya section watch ni? Selalunya dia, Facebook akan detect apakah page ataupun grup yang anda sertai, ataupun anda pernah lawati page-page yang lain di dalam Facebook. Algoritma Facebook akan melihat tersebut dan keluarkan perkara-perkara seumpamanya ke dalam bahagian watch ini. Kalau kita selalu pergi tengok pasal politik,
So video-video dekat Watch ni akan banyak berkisar pasal politik. Kalau kita selalu tengok movie-movie, akan keluar di bahagian Watch ni tentang teaser-teaser ataupun video klip movie-movie yang ada. Kalau kita selalu tengok pasal video-video viral, akan keluar banyak video-video viral di kawasan Watch ini. So itu bagaimana algoritma Facebook berfungsi. Alhamdulillah, terima kasih PKD Paya Jaras, Vu Vuimang, thank you so much. Okay, Jackie Wong, thank you so much. Kamilah Muhammad Kasim, thank you. Faham, Muhammad Irfan, terima kasih. Okay, so itu di bahagian Watch. So kunci apa yang saya nak sampaikan ni adalah, lagi banyak anda like page dan juga join group, lagi banyak video yang anda boleh tonton, lagi banyak berita anda boleh sampai kepada anda. So nak like page bukannya kena bayar, betul tak? Nak komen ataupun nak join group bukan kena bayar. Join sebanyak mungkin group yang ada, like sebanyak mungkin page-page yang ada. Contohnya rakan-rakan anda invite anda untuk like page-page mereka, like lah, belanjalah like page tersebut, jadilah follower. So nanti ada info-info yang berkaitan, kita boleh dapat info tersebut terlebih dahulu. So contoh ni, ada daripada page video-video ataupun cerita-cerita televisyen sebelum ini, ada yang video-video nasihat, ada video-video yang macam-macam, berbagai video, video pasal kesihatan dan sebagainya, bergantung pada apa page dan juga group yang anda follow. Okay. Seterusnya, di dalam fungsi juga Watch ini, okay, ada satu lagi fungsi, masuk kepada fungsi yang kelima. Watch adalah video yang orang post video. Seterusnya adalah live. Kita klik butang live kat atas ni, nampak live kita klik button live. Bila kita keluar live ini semua adalah live yang sedang berlangsung ataupun baru saja tamat. So di bahagian live ini, so kita boleh tengok live Facebook yang ada. Lagi sekali saya ulang, pergi ke bahagian daripada newsfeed newsfeed, pergi klik bahagian watch. Kalau tak ada watch kat bawah ni, pergi kat menu. Okay, pergi kat menu, cari video on watch. Okay, so seterusnya kita klik, dah masuk watch, kita klik ke atas tu live. So dia akan keluarkan video-video live yang sedang berlangsung ataupun baru saja tamat. Okay, contohnya ni jabatan daripada JAKIM. So kita ada ni Facebook live kita pada malam ini daripada MDEC. Okay, so ini berkaitan dengan politik, ini berkaitan dengan fashion, video-video live yang ada. So kita boleh dalam masa yang sama menonton video-video live ini. Dan apa menariknya video live ni? Kebanyakan sekarang ni peniaga online buat jualan dan juga promosi melalui Facebook Live. Anda boleh dapat harga runtuh, anda boleh dapat harga diskaun, anda boleh dapat barang-barang yang menarik dekat Facebook Live. So kalau anda nak mencari barang, nak beli barang, nak cari, contoh nak raya kan, nak puasa dan sebagainya, belum nak raya lagi, nak puasa dulu. Tapi persiapan raya banyaknya dah mula dah beli baju dan sebagainya. So anda nak cari baju nanti bulan puasa, bulan Ramadan nanti, nak cari baju Melayu, nak cari tudung, nak cari kasut, cari tali pinggang, macam-macam lah, cari kurta. So boleh tengok live ni. Dan mungkin ada di kalangan mereka yang anda berkenan untuk beli barangan-barangan mereka. So itu adalah fungsi-fungsi yang ada di dalam Facebook. Okey. So setakat ini okey ke? Okey. 5 fungsi Facebook yang mungkin sebelum ini anda tak tahu. Tapi hari ini saya kongsikan dan saya harap semua yang menonton ini tahu tentang perkara ini. Semua yang menonton pada malam ini dapat faham dan dapat selepas ini aplikasikan di dalam kehidupan anda semua. Setakat ini jelas semua? Saya buka peluang untuk anda semua. Kalau ada nak bertanya soalan, kita masih lagi ada 2 minit lagi sebelum kita tamatkan live ini. Setakat ini ada apa-apa soalan daripada anda semua nak bertanya? Saya terima kasih kepada semua yang masih lagi join. Oh, tak turun kita punya viewers kita pada malam ni. Thank you so much. Jackie Wong, thank you so much for your joy, for your participation tonight. Okay, siapa-siapa ada soalan, saya buka peluang kepada anda semua. Okay, boleh tanyakan soalan pada saya pada malam ini tentang 5 fungsi Facebook yang anda mungkin belum tahu sebelum ini. Dan diharapkan malam ini anda dah tahu. Yang pertama sekali adalah bagaimana untuk
join Facebook group community. Yang kedua, bagaimana untuk cari kerja secara di dalam Facebook, jobs. Yang ketiga, bagaimana untuk tengok marketplace, nak beli barangan ataupun perkhidmatan yang ada di dalam Facebook, yang ada orang tawarkan dalam Facebook. Yang keempat, bagaimana untuk menonton video dalam menu watch dalam Facebook. Yang kelima, untuk beli ataupun jual barangan secara Facebook Live. 5 perkara yang kita kongsikan pada malam ini. Dan untuk makluman anda semua, kalau anda nak belajar lebih lanjut, ini saya nak beritahu anda semua. Ni mungkin sedikit anda kata, alamak sikit sangatlah, aku nak belajar lagi. Kalau anda nak tahu lebih lanjut, saya nak sarankan kepada anda semua untuk cepat-cepat daftar di ruangan komen tu, klik link untuk daftar ke gerakan #SayaDigital. Klik daftar, yang pertama anda akan dibawa pergi ke website mdec.my/sayadigital. Selepas itu anda akan isi maklumat anda dan anda akan jawab ujian kesediaan digital. Selepas itu tim kami akan hubungi anda untuk uruskan program apa yang sesuai untuk anda semua. Dan semua program, semua daripada daftar, ujian, kesediaan digital dan latihan, program, semuanya adalah secara percuma, tak perlu bayaran, tuan-tuan dan puan-puan. Free of charge. All expenses, all fees being absorbed by our Malaysian government, by MDEC. Okay, so tak berjaya daftar, tuan, PKD Paya Jaras, nanti tim kami akan follow up dengan tuan. Boleh maklumkan kepada kita apa masalah, nanti tim kami akan hubungi tuan. So kalau tak berjaya daftar, boleh hubungi kami. Okey, daripada Jackie Wong, community group kadang-kadang banyak scam, right? Betul Jackie Wong. Perkara ini kita tak boleh nak salahkan Facebook. Kerana apa, di mana-mana pun ada scammers ni. Berbalik pada episod 1 kita Saya Digital, macam mana nak elakkan diri daripada tipu scammers? Jangan terperangkap dengan tawaran-tawaran yang terlalu pelik, terlalu menarik. Contohnya, ada orang nak jual iPhone 12 Pro Max harga 200. Sebab katanya urgent nak pakai duit, dia jual harga 200. Kita pun macam, wow, menariknya. Apa kita buat? Kita pun contact dia. Kita contact, boleh tak macam mana saya nak beli ni 200, saya nak sekarang. Kita dah excited dah ni, 200 iPhone 12 Pro Max. Harganya dalam 5,000 lebih, 6,000 lebih. So kita buat apa? Orang tu bagi tahu, okey, terus kena apa nak buat, nak lock, kena bank in dulu 100. Lagi 100 bank in, masa kita jumpa esok. Tapi anda nak lock, kena lock hari ni. So anda pun semangat buat bayaran 100. Anda elok je anda transfer, hantar resit kat dia, terus dia block anda. Elakkan diri daripada tipu scammer, berhati-hati. Dalam online, tak kisah platform mana, Facebook ke, Instagram ke, WhatsApp ke, Telegram ke, macam-macam, semua ada scammers sekarang ni. Tinggal lagi, jadilah pengguna yang bijak, pilih dengan bijak, dan juga jangan biarkan diri anda ditipu oleh scammers. Berhati-hati di online. Okay? Alright. So, seterusnya, ada soalan lain? Kalau tak ada soalan, kalau ada soalan, masukkan di ruangan komen, kita akan hubungi anda. Kalau anda ada soalan, kita akan reply kepada soalan-soalan anda tersebut. Dan kepada yang lain, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada malam ini atas kesudian anda untuk bersama-sama dengan kita. Thank you so much for your time. 1 jam, rasa sekejap je. Saya rasa sekejap sangat. Dan sepanjang 4 bulan kita jalankan gerakan Saya Digital ni, projek rintis gerakan Saya Digital, rasa terlalu sekejap. Yang mana setakat hari ini kita dah seramai 1,515 orang dah mendaftar ke program kita, dan seramai 301 orang telah kita latih. Ada hari tu Miss Beryl Ho, saya sebutlah nama beliau, komen di Facebook, saya nak join kelas. Terus esoknya pergi kelas dekat tempat kawasan rumah dia, di PPR di Serejang. So kepada anda semua, nak dapat manfaat lebih banyak lagi, daftar ke gerakan Saya Digital, dan kita akan berjumpa di sesi seterusnya insya-Allah. Doa-doakan supaya dipermudahkan, dibuat dengan lebih cepat, supaya kita boleh sambung sesi live ini secara mingguan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.